Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam pembelajaran secara PDPR pada hari ini. InsyaAllah kita akan melihat di dalam bidang Al-Quran, iaitu ilmu tajwid. Jadi murid-murid bolehlah membuka halaman 33 ya. Buka buku teks di halaman 33. Baik, tajuk hari ini adalah perelokkan tajwidmu. Ini adalah temanya, memperelokkan tajwidmu. Apakah tajwid? Apakah yang dimaksudkan dengan tajwid? Tajim, taj, waw, ya, dalwid. Tajwid. Tajwid ini di dalam bahasa, dari segi bahasa Arab, bermaksud memperelokkan. Dan makna tajwid yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah memperelokkan bacaan Al-Quran atau mengenalkan hukum-hukum bacaan secara terang, dengung dan sebagainya ya. Hukum-hukum tajwid di dalam Quran ni ada banyak. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar hukum-hukum tajwid, hukum ikhfa, hukum izhar halqi, hukum idgham, hukum iqlab. Ya murid-murid, baiklah kita pergi ke satu muka surat. Kita lihat muka surat 33 dahulu. Di dalam muka surat 33 ini, unit yang pertama adalah izhar halqi dan idgham. Izhar halqi dan idgham. Apakah yang dimaksudkan dengan izhar halqi? Secara mudahnya, Ustaz ada membuat formula ya, supaya memudahkan untuk kita kamu mengingati hukum bacaan izhar halqi. Jadi dengan membaca formula ini, insyaAllah kamu akan ingat sampai bila-bila. Baik, yang pertama sekali, izhar halqi formulanya adalah tan nun ma berta 6 huruf ya. Tan nun ma berta 6 huruf. Ingat ini. Tan nun ma berta 6 huruf. Apakah tan nun ma? Tan, tanwin, nun, ma maksudnya nun mati. Tanwin ataupun nun mati, berta maksudnya bertemu, bertemu 6 huruf, iaitu hamzah, ghain, kha, ain, ha. Ataupun senang sekali, ar dengan hamzah di ar, khun, kha, ha, ar, khun, ha. Ingat huruf tu. Tan nun ma berta 6 huruf. Ar, khun, ha. Hamzah, ghain, ha. Hamzah, ghain, ha, ain, ha. Jadi cara bacaannya adalah tertanda. Tertanda, terang tanpa dengung. Sikit je, bukan nak payah nah. Ini adalah hukum izhar halqi yang pertama. Jadi kita baca Al-Quran ni, hendaklah kita mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Kiranya kita baca Al-Quran tanpa hukum, bacaan Al-Quran kita itu adalah salah dan tidak betul dan tidak enak didengar. Seumpama kita makan nasi, tetapi nasi itu tak ada rasa apa langsung. Buat nasi goreng tak ada rasa masin, tak ada rasa manis sikit. Dia mesti ada elemen-elemen tu. Kalau kita nak makan apa pun mesti kena ada rasa elemen-elemen tu. Ada rasa manis, ada rasa masin, ada rasa apa lagi, masam kan. Kalau tak, kita baca tidak mengikut, meraikan hukum tajwid, ibarat kita makan tanpa jadi tak cukup lah elemen-elemen tu, tak sedap. Tak ada manis, tak ada masin. Begitulah juga dengan bacaan Al-Quran. Jadi mau tidak mahu kita kena belajar hukum-hukum yang ada. Jadi hukum yang pertama adalah izhar halqi, tan nun ma berta 6 huruf, ar, khun, ha, tertanda. Ingat ini saja. Jadi contoh bacaannya, kita pergi ke muka surat ini. Pejam mata, ulang banyak-banyak kali. Tan nun ma berta 6 huruf, tertanda. Ingat itu je. Terang tanpa dengung. Okey, baik. Untuk contoh ayat yang pertama adalah, okey, sebelum tu Ustaz lupa nak terang pada kamu.
Tan ni tanwin lah. Tanwin. Apa maksud tanwin? Tanwin ni baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di hadapan. Baris 2 di atas, baris 2 di bawah ataupun baris 2 di hadapan. Nun ma ataupun nun mati. Nun ada tanda mati di atas ni ya, bertemu dengan 6 huruf. Okey, baru kita pergi ke contoh. Baik, contoh yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok ni ya. Tayran ababil. Tayran ababil. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi hukum bacaannya tak payah dengung. Jangan duk dengung tadi ya. Jangan baca tayran ababil. Salah. Bacaannya jelas, terang tanpa dengung. Tertanda. Kamu kena ingat. Tertanda. Terang tanpa dengung. Terangkan. Tayran ababil. Okey, seterusnya. Kadhibatin khati'ah. Kadhibatin. Dengan baca dengan dengung Kadhibatin salah. Kadhibatin khati'ah. Okey. Seterusnya. Ni tanwin bertemu dengan huruf ha, kha. Yang ni tanwin bertemu dengan huruf ha. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Wanhar. Wanhar. Bacaan terang tanpa dengung. Jelas jelas terang tanpa dengung. Wanhar. Seterusnya. Ajrun ghai. Ajrun. Ajrun ghai. Jangan dengung di sini. Terang, jelas tanpa dengung. Tertanda. Tanwin ma berta 6 huruf. Tanwin bertemu dengan huruf ghin. Seterusnya. Syai'in hafiz. Okey, terang jelas tanpa dengung, jangan dengung. Izhar halqi hukum di sini. Seterusnya. Siratal ladzina an'am. Terang jelas tanpa dengung. Tertanda terang tanpa dengung. Izhar halqi di sini, nun mati bertemu dengan huruf ain. Contoh lagi. Fa'in khiftum. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Nun ma berta kha. Tertanda terang tanpa dengung. Fi jannatin 'aliyah. Tanwin bertemu dengan huruf ghin. Tanwin bertemu dengan ain, huruf ain. Tanda terang tanpa dengung. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Ini ada 3 tempat di sini. Nun mati bertemu dengan ha, nun mati bertemu dengan hamzah, nun mati bertemu dengan ha. Dan yang terakhir, nuzulam min ghafurir rahim. Nun mati bertemu dengan huruf ghin. Jadi contoh-contoh yang diberikan ini adalah contoh-contoh izhar halqi. Bacaannya adalah tertanda, terang tanpa ada dengung. Baiklah murid-murid, seterusnya kita pergi ke halaman 34. Kita melihat satu hukum lagi adalah hukum idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini bermaksud memasukkan huruf dengan huruf lam dan juga ra. Okey. Mudahnya di sini saya bagi formula. Okay, baiklah murid-murid, sekarang kita melihat pada idgham bila gunnah. Idgham memasukkan huruf tanpa dengung. Bila ni maksudnya tanpa. Bi dengan la tanpa. Dengan tanpa. Gunnah maksud dengung. Formulanya adalah ma tanun ma lam ra. Ma memasukkan tanwin ataupun nun mati kepada huruf lam dan ra. Cara bacaannya adalah tanda. Tanda dia. Yang tadi tertanda, terang tanpa dengung. Yang ni pun semacam juga tanda tanpa dengung. Formula dia ma tanun ma lam ra tanda. Tanda. Lam dan ra. Huruf ni ada 2 saja, lam dan ra. Okey, sekarang kita tengok contoh yang telah diberikan di dalam buku ini.
Okey, baiklah, cara bacaannya memasukkan huruf kepada tanwin ataupun nun mati kepada huruf lam dan ra. Tanda tanpa dengung. Yang pertama, syaitanir rajim. Syaitanir. Ni dengan ra jadi nir. Masukkan huruf nin. Asalnya syaitanin rajim. Nin asalnya nin. Tapi memasukkan bila jadi idgham bila gunnah, dia memasukkan huruf nun kepada ra. Nir. Ibaratnya baris bawah ni huruf nun berbaris kasrah. Berbaris satu di bawah. Nir rajim. Jadi bacaannya tidak dengung. Jadi begitulah. Sebab itu kita kena belajar ilmu tajwid. Kalau kita tak belajar ilmu tajwid, kita baca ikut dan kita, dia baca hentam je. Syaitanin rajim. Tak boleh ya. Dia kena baca nir. Ni dengan ra, nir rajim. Okay. Ni contoh bagi huruf ra. Tanwin bertemu dengan ra. Okey, sekali satu lagi contoh. Jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Kita tengok syahid di sini, fokuskan huruf yang merah ni. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Mir, mi masukkan dengan ra. Dengan masukkan nun dulu, asalnya min rab, min rab. Tapi hukum idgham bila gunnah berlaku bila nun mati bertemu dengan huruf ra, memasukkan huruf mim dengan ra. Jadi mir rabb, mir rabbika, mir rabbika. Cuba sebut mir rabbika. Baiklah. Okay, dapat kan murid-murid? Baik, seterusnya untuk contoh yang ketiga, memasukkan huruf a dengan ra terus, jangan masuk nun. A dengan ra. Ar-ra. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf ra. Aisyatir ra. Aisyatir ra. Tanda tanpa dengung. Seterusnya mirrahiq. Mirrahiqim. Mi dengan ra, memasukkan huruf mi dengan ra. Mirra. Baiklah murid-murid, sekarang kita melihat contoh huruf lam pula. Yakullahu. Ku dengan la jadi kul. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Kullahu. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Illa. Masuk perkataan i dengan la jadi illa. Illam. Illam. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Zillillah. Zil. Yawma idzillillah. Tanwin mati bertemu dengan huruf lam. Humadhatil lumadhah. Til lumadhah. Yawma idzillah khabir. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi begitulah contoh-contoh yang ada di dalam buku. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Seterusnya kita akan pergi lagi. Hukum yang ketiga adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Formula untuk idgham ma'al gunnah ini adalah mematan nun ma ya wa mim nun. Mema memasukkan tanwin ataupun nun mati kepada huruf ya wa mim nun. Cara bacaan deduha, dengung dua harakat. Cara bacaan dengung dua harakat. Contohnya ialah memasukkan huruf tan nun ma, mim kepada huruf ya. Bila nun mati bertemu dengan huruf ya ni, nun mati bertemu dengan huruf ya, memasukkan huruf mim dengan ya. Ibarat nun ni tidak ada. Pangkah di sini. Jadi ibaratnya mim masukkan dengan huruf ya. Miyau. Dengung sekadar dua harakat. Dengung dua harakat. Miyaumin. Miyaumin. Cuba sebut. Okey, bagus. Seterusnya. Wara'du wa barqa. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Du wa barqa. Munculkan mulut dan sedikit dengung. Du wa barqa. Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok contoh yang diberikan dan kita akan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amilatun nasibah. Dengung ya. Masukkan tun dengan na. Seterusnya wa yasrifuhu amman yasha. Dengan ma jadi am, ada dua tempat di sini. Dengan ma masuk am.
Ma ngaya mai yasha nun mati bertemu dengan yang pertama nun mati bertemu dengan huruf mim, yang kedua nun mati bertemu dengan huruf ya. Jadi hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Seterusnya fadhuqu falan nazidahum illa 'adzaba. Nun mati bertemu dengan huruf nun kena dengung, hukumnya idgham ma'al gunnah. Duha, dengung 2 harakat. Seterusnya wa nafsin wa ma sawwaha siwa. Masukkan tanwin dengan huruf wa, asal sin. Bila masuk dengan wa di siwa, dengung 2 harakat. Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Semua yang merah-merah ni idgham ma'al gunnah hukumnya. Wujuhu yawma idzin na'imah huyaw zinna. Seterusnya fi jidha qablum mim masad, dengung 2 harakat, tanwin bertemu dengan huruf mim, dan yang kedua nun mati bertemu dengan huruf mim, idgham ma'al gunnah. Maksud idgham ma'al gunnah adalah memasukkan huruf ma'a, maksudnya dengan berserta al-gunnah dengung. Contoh lagi, yauma idzin yasdurun nas. Yauma idzin, asalnya yauma idzin, tapi memasukkan huruf ya, memasukkan huruf tanwin memasukkan huruf tanwin bertemu dengan ya, ziyas. Contoh di bawah lagi, tabbat yada abi lahabi wa tab. Okey, contohnya lagi, wallahu min waraihim, nun mati bertemu dengan huruf waw. Seterusnya ada sedikit latihan di muka surat 36, iaitu kenal pasti dan baca. Okey, kita kenal pasti. Cuba kita detect, tengok apakah hukum yang terkandung di dalam bacaan ini. Wa walidin wa ma, hukum apa? Idgham ma'al gunnah ke idgham bila gunnah? Idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan huruf waw. Tanzilum min rabb. Okey, hukum yang pertama idgham ma'al gunnah, tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum yang kedua adalah idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan huruf ra. Jadi tak payah dengung, min rabb. Seterusnya allai yaqa. Dua-dua ni adalah yang pertama idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunnah, dan yang kedua nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham ma'al gunnah. Jadi kalau saya tanya buka sekolah nanti minta boleh jawab. Seterusnya tanwin mati bertemu dengan huruf nun, idgham ma'al gunnah, kena dengung. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunnah. Senang saja nak cam dia. Idgham bila gunnah ada 2 huruf saja, lam dengan ra saja. Tengok huruf lam dengan ra tu, idgham bila gunnah saja. Ni idgham bila gunnah. Mana lagi idgham bila gunnah? Okey, yang ni idgham bila gunnah ra. Ada tak lagi? Ni idgham ma'al gunnah. Lam dengan ra ni huruf ra, idgham bila gunnah. Yang ni ma'al gunnah, huruf mim. Yang ni khairul laka, idgham bila gunnah. Yang ni nun mati bertemu dengan huruf ha. Ini bukan idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan huruf har, izhar. Izhar halqi. Ni dia nak cakap kita duk idgham. Yang ni dia bagi izhar. Jadi kita kena berhati-hati. Ni nun mati bertemu dengan huruf alif. Ni izhar halqi ke akhun harah. Yang tadi yang kita baca formula tadi, dan nun ma berta 6 huruf tadi. Akhun harah ni huruf hamzah. Hamzah. Terusnya ni izhar halqi juga, tanwin ma bertemu dengan huruf kha. Tak payah dengung, dia tanda nun mati bertemu dengan huruf ain. Okey, yang ni pun idgham izhar halqi. Yang ni tanwin bertemu dengan huruf hamzah, izhar halqi juga. Senang saja. Jadi untuk hari ini setakat itu saja hukum yang kita telah belajar, iaitu izhar halqi, idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah. Jadi insya-Allah esok kita akan sambung lagi hukum yang lain, iaitu ikhfa haqiqi dan juga iqlab. Seterusnya marilah kita sama-sama membuat latihan di muka surat 14. Jadi murid-murid boleh buka muka surat 14. Tulis hukum bacaan yang betul berdasarkan kalimah yang bergaris. Yang pertama, hukumnya ada 3, izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Tabbat yada abi lahabi wa tab, tanwin bertemu dengan huruf waw. Apakah hukumnya? Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah, ya wa mim nun. Okey, ma'al gunnah masukkan di sini, kamu tulis ya murid-murid.
Seterusnya tasla naran kha. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Hukumnya adalah izhar halqi. Okey, masukkan di sini bacaannya terang tanpa dengung. Seterusnya humadzatil lumadzah. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Apakah hukumnya? Cuba teka. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya, idgham bila gunnah. Saya saja tak mau nak cakap dulu, bagi kamu cakap dulu. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf ain. Min ainin. Terang tanpa dengung. Apa hukum dia? Ya, izhar halqi. Terang tanpa dengung. Seterusnya nun mati bertemu dengan huruf nun. Ya, wa min nun. Ya, hukumnya apa? Idgham ma'al gunnah. Memasukkan huruf nun dengan nun, i dengan nun, inna fadzakir innafa. Dengung ya murid-murid, idgham ma'al gunnah. Seterusnya tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya idgham apa? Lam ra. Oh, ada 2 huruf saja. Apa hukum dia? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah di sini. Kamu bisa minta tulis lah, dengan duk garis-garis sini, minta tulis. Okey, seterusnya tanwin bertemu dengan huruf ghain. Apa jawapan dia? Fikirkan. Ya. Tanwin ma bertemu 6 huruf tertanda arhun hurah. Izhar halqi. Ini jawapannya, izhar halqi di sini. Seterusnya nombor 8, tanwin bertemu dengan huruf mim. Idgham ma'al gunnah. Ya, idgham ma'al gunnah. Okey, saya harap apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kamu ingat. Kalau boleh hafal formula yang telah saya berikan. Semoga ianya membantu kamu untuk membaca dengan lebih baik hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sekian dahulu kelas untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan bersambung kelas ilmu tajwid kita esok hari pula. Sekian dahulu, selamat belajar. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.